Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk terus kepada hadis yang berikutnya. Saya suara tak ibadah, baru balik ceramah. Bukan baru balik ceramah, suara tak ada, panas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahab faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabak minni innama ishtaraitu minka al-ard wa lam abta' minka adh-dhahab wa qala alladhi lahu al-ard innama bi'tul arda wa ma fiha fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilayhi alakuma waladun qala ahaduhuma li ghulam wa qala al-akhar li jariyah qala ankihul ghulama al-jariyata wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ishtara rajulun min rajulin aqaran lah. Satu orang lelaki membeli daripada seorang lelaki. Aqaran asal dalam bahasa Arab boleh maksud tanah, boleh juga nak kata rumah pun boleh, tapi di sini maksud dia sekeping tanah lah. Dia beli sebidang tanah. فوجد الرجل الذي اشترى الأقار في عقاره جرة فيها الذهب. Maka lelaki yang membeli tanah tu mendapati di tanah yang dia beli itu ada satu bekas yang ada di dalamnya emas. Dia beli tanah, dia tak beli emas. Situ dia terjemah tanah ke rumah. Dia beli tanah, dia tidak beli emas. Tapi dia tengok di tanah tu ada bekas emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar, berkatalah yang beli tanah itu, khudh dhahabak minni innama ishtaraitu minkal ard wa lam abta' minka adh-dhahab. Kata dia, ambillah emas engkau, aku hanya beli tanah, aku tak beli emas. Jujur dia, jujur. Dalam riwayat Ibnu Majah, dia kata hadis ini kana fi man kana qablakum. Dia sebut cerita orang yang terdahulu daripada kamu, yakni peristiwa ni dah berlaku dah.
Bukan peristiwa nak datang ke depan, peristiwa yang dah berlaku. Wallahu taala alam. Wa qala alladhi lahu al-ardu innama bi'tu al-arda wa ma fiha. Kata tuan punya tanah yang jual tanah tu, aku jual tanah dengan apa yang ada dalamnya sekali. Tak payah bagilah emas tu balik. Aku dah jual tanah tu, apa yang ada dalam tanah tu kau punya lah. Fatahakama ila rajulin. Kawan ni pula kata, maksudnya kawan yang beli kata tak, aku beli tanah ya, emas aku tak beli, emas kau punya. Kau ni kata tak, dah jual tanah, emas ada, kau ambil dengan emas sekali. Dia kata tak, aku tak boleh ambil, aku beli tanah je. Oh, berbalah dia. Kalau kita, alhamdulillah lah kan, ataupun tak payah cakap langsung kan, aku beli ya. Apa aku nak cerita kat dia pula, tanah nama aku kan. Fatahakama ila rajulin, maka dia pun pergi berhukum. Kedua-duanya pergi cari satu lelaki, tahakam, yakni lantik jadi hakim. Ini sistem zaman dulu. Dulu dia tak ada qadi tetap kadang-kala. Jadi bila mereka berbeza pendapat, mereka cari orang yang sama-sama pihak setuju untuk dijadikan sebagai hakim. Sayyidina Umar sendiri masa jadi khalifah, sebab tu dia boleh lantik Shuraih Al-Qadi, kerana dia try, mereka pilih Shuraih Al-Qadi dan dia tengok bijak, dia lantik. Kadang-kadang mereka berbeza pendapat, mereka cari siapa yang boleh dilantik untuk jadi hakim di kalangan kita. Umpamanya kita berbalah dengan kawan kita, sistem zaman dulu dia tak ada mahkamah tetap. Kalau dia angkat pergi kepada pemerintah, pemerintah putuskan. Kalau dia tak angkat pada pemerintah, dia selesai sama-sama dia. Pasal dulu tanah ke rumah ke dia tak ada surat menyurat. Jadi orang ni atas i'tiraf, ini tanah kau, ini tanah aku. Hatta menikah tak ada surat menyurat atas saksi zaman itu. So apabila ada perbezaan, mereka cari orang. Sekarang aku tak setuju pendapat kau, aku tak setuju yang kau kata, dan dia tak setuju dengan kita. Nak selesai kes ni macam mana? Tak apa, kita cari satu orang yang kita anggap bijak, yang dia boleh menyelesaikan antara kita. Kau nak siapa? Orang ni sebut nama. Lepas tu kau ni pula sebut, okey aku setuju dia. Boleh lah. Kau ni sebut, dia aku tak setuju dia, dia adik-beradik kau umpamanya. Maka mereka fatahakama. Ataupun kalau kes tu berat, kadang-kadang mereka angkat kepada pemerintah, datang kepada khalifah, gubernur akan tentukan siapa dia yang akan dilantik. Kadang-kadang kemudian zaman berkembang, mulalah ada qadi tetap dan seumpamanya. Dulu hatta tidak ada mufti bagi negeri-negeri. Tak ada. Dia semua ahli ilmu bercakap. Sehingga apabila negara mula ada sistem, kemudian dia lantik satu orang yang dianggap sebagai rujukan bagi negara. Maka ada mufti yang rasmi dan ada mufti yang tidak rasmi. Ini dalam sepanjang sejarah. Ini kebelakangan dilantik. Zaman Abbasiyah, zaman Umayyah sebelum itu tidak ada mufti negeri ataupun negara. Orang-orang alim berfatwa. Bahkan mazhab berkembang dengan berbagai-bagai aliran di bawah empire Islam Abbasiyah. Sebab tu saya sebut Abbasiyah
adalah empire yang panjang usianya. Salah satu sebab dia panjang ialah kerana adanya unsur tolerance, tolak ansur di dalam pentadbiran. Di bawah kerajaan Abbasiyah berkembangnya Judaism, Yahudi, berkembangnya Kristian di kalangan mereka. Maksud orang Yahudi boleh berkarya, orang Kristian boleh berkarya, sehingga menjadi kebanggaan apabila kita pergi ke internet, kita tulis tentang the golden time of Judaism. Zaman kegemilangan Yahudi ialah pada zaman pemerintahan Islam. Sebab sebelum itu Yahudi diburu di sana sini, sehingga pada zaman kemudian di Eropah Yahudi diburu, Hitler bunuh mereka. Berapa jumlah Holocaust kita tak tahu, berapa jumlah Holocaust kita tak tahu, tetapi yang pasti Hitler memang bunuh. Hitler membunuh Yahudi tidak kerana Nazi, tetapi kerana keyakinan umum di Eropah, orang-orang Kristian menganggap Yahudi ialah satu bangsa yang jahat, black magic, dan mereka memang tidak dibenarkan keluar daripada kawasan mereka pada waktu malam kerana mereka sentiasa dianggap ancaman. Hal ini tidak berlaku di bawah kerajaan Abbasiyah. Bahkan Yahudi berkembang, mereka banyak tulis buku. Sebahagian mereka berguru dengan sarjana-sarjana Islam. Ada yang berguru dengan Al-Imam Al-Ghazali, tapi mereka kekal dengan Yahudi. Mereka mengambil ilmu falsafah daripadanya. Musa bin Maimun ataupun Maimonides yang terkenal. Musa bin Maimun adalah merupakan tokoh Yahudi yang dianggap sarjana besar falsafah Yahudi yang lahir di bawah kerajaan Islam. Christianity juga berkembang, Kristian berkembang. Hatta apabila Islam masuk ke Andalus, Islam tidak memusnahkan gereja-gereja Andalus. Itulah rahsia kenapa kerajaan Islam panjang umur. Di bawah kerajaan Abbasiyah ada qadi Syafi'i, ada qadi Hambali, ada qadi berbagai-bagai mazhab. Walaupun punca kelemahan Abbasiyah kerana ada zaman mereka cuba melaksanakan mazhab sebagai satu mazhab negara, iaitu Mu'tazilah cuba dijadikan mazhab negara, lalu diseksa Imam Ahmad dan seumpamanya. Dan keruntuhan kerajaan-kerajaan ialah apabila kerajaan-kerajaan itu cuba bersikap tidak tolerans terhadap kepelbagaian apabila rakyatnya berbagai. Kerajaan di penghujung hayat, itulah sifatnya. Dan kita melihat apa yang berlaku dalam negara kita ini ialah tanda kerajaan di penghujung hayat. Kerajaan yang sentiasa mencetuskan konflik di kalangan rakyat, konflik antara agama, konflik antara bangsa-bangsa, konflik antara kaum, konflik antara mazhab, konflik antara kumpulan. Walaupun sebahagiannya bukan directly datang daripada kuasa pusat kerajaan, tapi kerajaan yang tidak mampu untuk mengawal konflik rakyat. Pemerintahan ala Fir'aun wa ja'ala alaha syi'a, menjadikan rakyatnya berpecah belah. Maka ia adalah penghujung sebuah pemerintahan, kerana semua kumpulan-kumpulan ini akan menanam kebencian kepada kerajaan. Kegagalannya membiarkan pihak agama menyalahgunakan agama kerana mengambil kuasa kerajaan untuk kepentingan sectarian isu-isu yang bersifat mazhab. Dada Islam itu luas, dia memberikan ruang kepada perkembangan yang berbagai-bagai. Andalus adalah satu wilayah
negara yang mana luasnya dia dekat dengan Eropah dan banyak pandangan-pandangan dia yang dianggap ke depan. Ulama Andalus mengizinkan muzik dan berbagai-bagai pandangan di Andalus. Pun begitu, ada di Andalus orang seperti Ibn Hazmin Al-Andalusi, seorang sarjana besar, tetapi dia adalah seorang literalis, berfikir secara zahiri, tak mau mentakwilkan nas, tapi ia hidup sebagai sarjana Andalus. Sebab itu kita melihat sebuah kerajaan yang nak panjang usianya, dia mesti tolerance, mesti membenarkan ruang. Apabila kerajaan ada banyak kumpulan mengiktiraf kewujudan, bukan mengiktiraf kebenaran. Kalau kita jadi pemerintah, kita iktiraf kewujudan ni, agama Hindu, agama Kristian, bukan kita iktiraf kebenarannya, tetapi kita mengiktiraf kewujudan dia wujud. Seperti mana Nabi mengiktiraf kewujudan non-Muslim di bawah kerajaannya. Faqala alladhi tahakama ilaih, berkatalah pihak yang mana orang jadikan dia sebagai yang hakim yang dilantik itu, alakum walad, kamu ada walad tak? Kamu ada anak tak? Qala ahaduhuma ali ghulam, salah seorang kata, aku ada anak lelaki. Wa qala al-akhar, kata hak seorang lagi, li jariyah, aku ada anak perempuan. Qala ankihu al-ghulam wal jariyata wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa muttafaqun alaih. Jadi kawan yang dilantik ni kata macam ni lah, bagi anak laki kau kahwin dengan anak perempuan dah. Fatumah ni bagi kat dia orang, dia belanja. Ini cadangan kawan lantik. Nabi cerita banyak tu. Hadis ni ada apa benda faedah. Pertama, cerita salehnya dua orang ni dalam jual beli, dalam urusan. Kalau benda bukan hak dia, dia tak mau. Nak pastikan benda ni betul-betul hak dia ataupun bukan hak dia. Pasal dalam jual beli banyak kadang-kadang, terutama orang jadi lawyer, dia ajar orang macam mana cara nak tipu. Kau buat macam ni kau tak kena, tapi hakikatnya salah di sisi Tuhan. Orang yang warak, dia elakkan hal ni. Bahkan dia dah beli dah tanah tu, tapi dia kata oleh kerana dia tak beli emas ni, dia tak termasuk lah. Bekas emas tu, tapi kalau emas dalam tanah, dia termasuk. Itu pun dia tak nak, dia hantar kawan ni pun bagi balik pun dia tak nak. As-salih. Dan ini maksud kepada kesalehan. Islam yang Islam pentingkan dalam pembentukan manusia ini ialah dia panggil intipati tu, bukan zahir, bukan jubah ni. Ada orang pakai jubah tipu orang. Jubah beli 60 rial lah, elok sikit kat Saudi, lebih kurang 60 ringgit. Tapi nak tipu orang macam-macam. Dia pakai jubah, dia main sembang kita, dia tipu orang berpuluh-puluh ribu. Tak ada makna you pakai, kerana yang penting ialah essence, inti kandungan ajaran agama. Orang tanya saya tentang cuti hari Jumaat. Ada negeri cuti hari Jumaat. Tak apalah, baguslah nak cuti hari Jumaat, dengan tujuan supaya orang pergi sembahyang Jumaat, dan tak salah. Cumanya tidak bererti bila cuti Jumaat lebih Islamik, dan siapa yang tak cuti pada hari Jumaat itu kurang Islam. Tak betul. Kerana masalah pemerintah nak pilih cuti hari apa, hak dia, dia pilih dan rakyat ikutlah. Kalau dia kata cuti, kita cuti ya. Hari Taipusam tak kena mengena dengan kita.
Dah dia kata cuti. Tambah hari Jumaat dia kata dia cuti kerana nak bagi orang pergi sembahyang Jumaat. Baguslah. Tapi kalau orang bagi tahu kita, orang Islam ni cuti hari Jumaat, kalau tak cuti hari Jumaat itu tak berapa kuat Islam, tak berapa betul. Allah Azza wa Jal kata, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila kamu diseru pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kenapa Allah kata tinggal jual beli? Kerana pada hari Jumaat adanya orang jual beli. Kalau jual beli itu haram pada hari Jumaat, ataupun pada hari Jumaat memang orang tutup kedai tak jual beli, tak perlu Allah kata tinggal jual beli. Allah kata keluarlah daripada rumah pergi sembahyang Jumaat. Tapi bila Allah kata wadharul bai' fas'au ila dzikrillah wadharul bai', bersegeralah mengingati Allah dan tinggallah jual beli, menunjukkan pada hari Jumaat orang berjual beli. Agama tak larang. Kemudian Tuhan kata apa lagi? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Allah kata apabila kamu selesai sembahyang Jumaat, balik tengok TV? No. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu selesai salat Jumaat, maka hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Carilah kurnia Allah, yang ni pergi cari rezeki. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Itu menunjukkan pada hari Jumaat orang Islam masa itu bekerja. Tak salah cuti Jumaat, saya kata tak salah. Tapi nak kata orang Islam kalau tak, siapa yang tak cuti Jumaat tak kuat Islam, tak betul. Quran kata pergi kerja. Sehingga sebagian kaum dalam mazhab Malik memakruhkan orang yang tak buat apa-apa aktiviti perniagaan ke apa pada hari Jumaat. Siapa nak cuti? Boleh ya, ada negeri cuti, Kelantan cuti, Saudi cuti, Kedah cuti. Tapi kata negeri yang tak cuti ni tak apa Islam. Tak. Islam itu pada amanah, urusan dan seumpama. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kajian menunjukkan bila cuti pada hari Jumaat orang pergi sembahyang Jumaat. Cuma saya tak apa pasti ya. Saya rasa kalau orang semua pergi kerja hari Jumaat, dia kena pergi sembahyang Jumaat. Bas mai Kelang kan, takkan seorang-seorang dia nak duduk dalam Kelang sengat-sengat bawah kerusi. Jadi subuh tak mayang, asar tak mayang, Jumaat semayang, malu kat kawan-kawan. Betul tak? Tapi kalau Jumaat cuti, duduk di rumah tak keluar. Bukan semua orang lah, dibimbangi ada orang. Ataupun orang pergi musafir, keluar dah cuti kan, tak wajib Jumaat. Tapi kena buat survey lah, kena buat kajian sejauh mana. Tapi manusia siapa nak cuti-cuti ya, tak ada masalah. Tapi nak kata telah berlaku islamisasi, wallahu a'lam. Kalau betul nak buat proses islamisasi, kerajaan kena buat satu peraturan yang mana tidak boleh ada mana-mana orang Islam yang tak boleh sembahyang Jumaat kerana kerja. Siapa-siapa yang dikatakan dia shift tak boleh sembahyang Jumaat kena kerja, dia boleh angkat kes ni dan dianggap satu kesalahan. Itu Islamik. Hak dia nak pergi sembahyang Jumaat. Tak apalah, hak nak cuti tu cuti lah. Bukan salah, cuma kita punya pandangan. Setengah orang, dia tanya pasal apa tak buka kedai.
kita ni orang Islam, hari Jumaat tutup lah. Saya kata betul ke Islam kata hari Jumaat nak tutup? Tak ada kata. Dia kata hari Jumaat bila dengar azan pi solat, time tu tutup betul. Itu betul. Nilai Islam. Ada satu artikel satu orang tulis, saya baca tadi takat terbang dalam The Malay Mail, What is an Institution Without Logic, yang ditulis oleh apa nama ni, Farah Haris, saya pun tak tahu siapa dia. Tapi saya baca artikel ni, bagus lah dia punya kritikan tu. Saya saja nak share, walaupun dia bukanlah Islamik sangat, dia ni tak Islamik, siapa dia saya tak tahu. Tapi dia sebut satu benda, saya ingat dia ada point. Dia kata bila nak buat konsert-konsert artis luar mari, mereka di ban, tak dibenarkan. Kononnya kerana mereka ni takut mempengaruhi anak muda, pakaian mereka mendedah aurat dan seumpamanya. Tapi dia kata dalam media sosial, Facebook, golongan royal family, ini dia kata lah, golongan monarki, keluarga diraja ni, keluarga diraja, dia kata, mereka ni dia kata dedah aurat teruk. Kata dia, saya pun tak tahu, dia tak sebut nama, dia pun tak pernah sebut. Dia duk tengok hak tu dedah ni deduk, dan mereka ini jadi contoh teladan pada masyarakat. Kenapa mereka ni sentiasa tidak dipersoalkan? Ada gambar minum arak lah apa, kenapa tak dipersoalkan? Tapi kalau orang lain dipersoalkan, di mana logik dia? Tidakkah mereka inilah yang mengepalai agama Islam? Kalau orang lain tak boleh, ban. Kalau mereka tak boleh, dia kata, kerana mereka ni disebabkan mereka ini dianggap sebagai golongan yang tak boleh disentuh. Jadi kita tak boleh faham. Dia kata dia tidak menentang monarki, dia tidak menentang raja-raja, dia tak menentang, tapi dia persoalkan logik. Apa logiknya negara ini? Satu puak boleh buat, satu puak tak boleh buat. Saya mungkin dia pun sokong artis mai ke apa, saya tak tahulah apa motif dia. Tapi pada satu angle, satu sudut yang dia cakap tu betul. Ada orang kita tengok sama minum arak, majlis minum arak, tapi dianggap sebagai ketua-ketua agama. Ada orang yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Ada orang tak kunut pun jenayah. Ada orang tak sembahyang subuh pun tak apa. Jadi negara yang tak konsisten. Ada apa? Ada orang nak marah kat Wahabi. Dia punya hal lah dengan Wahabi tu. Kalau sungguh Wahabi tu seperti yang dia kata, kalau ada sungguh puak Wahabi macam dia kata tu, yang apa, tak bagi orang kunut, tak bagi apa, kata Allah Ta'ala duduk atas aras macam dengan kera. Kalau sungguh ada puak tu, memang patutlah mereka ni kena haram. Dan dikaitkan benda ni dengan Arab Saudi dan semua. Tapi fikir logik ke Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabi pun mungkin kita tak setuju dengan beberapa pandangan daripada Saudi. Tapi logikkah kita nak tuduh orang lebih pada tu? Nak kata pok ni sampai kata Tuhan macam kera, berjuta orang Islam duk ikut depa mayang masa haji umrah. Ya pun orang kata setakat pada-pada lah nak kata kat orang. Jangan cakap sampai tak munasabah. Kalau kata mereka ni ada yang keras, tak mau marah, adalah. Tak usah kata Wahabi. Apa?
yang ahli sunnah wal jamaah kata yang betul pun ada yang pok yang fanatik. Bukan salah aliran tu, salah kawan hak fanatik tu lah. Jadi kita nak tuduh orang kata, lepas tu kata kat Perlis kata siapa semayang tarawih lebih pada 8 masuk neraka. Biar betul-betul cakap. Di Perlis ada apa? Edaran. Pada zaman saya edar bahawasanya tidak salah semayang lebih pada 8. Ada orang dia semayang lebih pada 8 bukan kerana dia Wahabi, kerana dia tak larat baru balik kerja. Ada hamba Allah tu tak tahu apa, baru semayang subuh bulan lepas, tiba-tiba masuk bulan puasa, pergi semayang 8 keluar-keluar orang tuduh Wahabi. Dia pening terus pergi Japanese restaurant, dia ingat dia dituduh wasabi. Biar betul, kalau nak bohong pun kita tak setuju dengan satu pok pun. Saya tak nafikan ada kelompok yang ekstremis di kalangan so-called Wahabi ni, sebagaimana ada yang ekstremis di kalangan so-called Asy'ari. Pok ekstremis yang ada belakang macam pok-pok Ahbas tu semua dikafirkan. Ramadan Buti tu Asy'ari, dikafirkan oleh Ahbas. Wahbah Zuhaili bukan duduk di Saudi, Syria bukan didominan oleh puak-puak Salafi, dikafirkan oleh Ahbas. Mari satu orang cerita Allah Ta'ala, mereka ni kata Allah Ta'ala cakap elok-elok. Ada orang yang macam tu, tetapi hak dia tuduh tu tak, orang tak, saya selalu sebut lah, bohong ni sikit-sikit dah. Bohong bukan sikit pun tak boleh, tapi kalau nak bohong sangat kan. Dulu saya buat contoh kan, atau orang kata kampung aku cedok ayak di sungai tu dapat ikan. Orang berfikir macam betul banyak ikan sungai tu, boleh jadi. Mai-mai dia kampung aku lebih, kena kuih ikan ke tepi baru boleh cedok ayak. Tu dia mohong pada-pada lah. Bohong pada-pada. Balik pada hadis ni. Panjang hadis ni salah satu benda dalam hadis ni, bapa yang saleh kadang-kadang dia turun pada anak, dia punya kelebihan turun pada anak. Macam hadis ni, dua-dua soleh tak mau harta tu akhirnya dapat ke anak-anak. Dan apabila kawan ni kata ankihu al-ghulam al-jariyata, kawinkan hak budak lelaki dengan anak perempuan, menunjukkan bahawasanya kahwin perlu ada wali. Sebab tu dia suruh pak kahwinkan. Bila dia suruh pak kahwinkan, kena ada wali. Quran kata tentang Nabi Khidir dan Musa, dia kata wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimain bil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding hak Nabi Musa tanya pasal apa, depa tu tak mau terima Nabi Khidir dengan Musa sebagai tamu yang duk pulun sangat. Nabi Khidir duk angkat dua dinding tu. Nabi Khidir kata sebab dinding tu hak kepada dua orang budak
yatim di bandar tu. Bawah dia tu ada harta. Wa kana abuhuma salihah, bapa mereka dulu orang soleh. Wa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Tuhan kamu mau supaya depa baligh dan kemudian buat keluar harta tu. Rahmatan min rabbik, rahmat daripada Tuhanmu. Menunjukkan apa? Pak dia mati dah, tapi kerana pak dia saleh, Tuhan jaga harta tu bagi ke anak dia. Umar bin Abdul Aziz, masa dia nak mati, dia harta tak ada. Orang tanya ni, Umar bin Abdul Aziz nak tinggal apa harta kat anak-anak ni? Dia jadi khalifah, harta tak ada, gaji tak naik. Orang bincang Selangor naik gaji. Ada orang bubuh hentam sahabat. Tapi sebenarnya bukan Selangor ya, bukan kita bela Selangor. Pusat pun kan naik gaji. Tahun depan ni PM naik, semua naik. MP naik. Jadi siapa-siapa yang kurang gaji tu jadi calon. Allah Subhanahu wa taala bagi harta kepada rahmat kepada anak-anak kerana bapa. Tu bertanya Umar bin Aziz, anak-anak hang harta apa? Dia kata, wa amma abnai in kanu salihin fallahu yatawalla salihin. Adapun anak-anakku jika mereka orang saleh, Allah Taala menguruskan orang saleh. Jika anak-anakku orang saleh, Allah Ta'ala uruskan orang saleh. Wa anhu radhiyallahu an, semua hadis. Seorang tak ada baca, huraian banyak tak larat. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang perempuan bersama mereka dua orang anak. Kedua-dua orangnya, setiap orang ada anak. Ja'a dhi'bu fa dhahaba bibni ihdahuma. Datang seekor serigala lalu ambil makanlah salah seorang daripada anak kedua ni. Serigala ni makan budak. Serigala besar-besar. Sebab tu hak zaman Nabi Yusuf pun, saudara-saudara Nabi Yusuf dia tipu Nabi Yaqub, dia tahu apa? Siapa makan dia? Serigala makan. Sebab tu Arab kata berlepas diri seseorang itu seperti mana kama bari adz-dhi'bu min dami Yusuf, seperti mana berlepasnya serigala daripada darah Yusuf. Serigala tak buat apa pun, depa tuduh. Tapi hadis ni menunjukkan memanglah serigala ni memang makan budak-budak. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnik. Seorang kata, ni yang serigala makan tu anak hang. Wa qalatil ukhra innama dhahaba bibnik. Kata yang seorang lagi sesungguhnya dia makan anak hang, anak kau. Fatahakama ila Daud alaihi salam. Mereka bawa kes ni kepada Nabi Daud alaihi salam. Faqada bihi lil kubra. Lalu Nabi Daud putuskan untuk hak tua, hak perempuan yang tua ni, anak ni yang punya. Nabi Daud dia putuskan mungkin berdasarkan kepada keterangan. Dan itu asalah. Nabi SAW pun sebut dalam hadis yang lalu kita baca, innakum takhtasimuna ilayya fala'alla yakunu ba'dukum alhana biqaulin min ba'd. Kamu bawa kes pada aku, sebagian kamu lebih fasih daripada sebagian yang lain. Lalu aku bagi kepada dia berdasarkan apa yang nahwa ma asma', berdasarkan kepada apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhi wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar.
siapa dia yang aku bagi hak saudara dia, aku bagi potongan daripada api neraka, jangan ambil. Dia cakap pandai, dia mari, Nabi kata ni kau punya. Dia pun tahu bukan dia punya. Tapi Nabi macam saya kata dulu, Nabi tak, dia tak, oh nanti kau nak tengok, pegang sikit subhanallah, subhanallah, oh hang salah, tak ada. Nabi tak buat. Sekarang ni semua orang dakwah Nabi, Nabi main dalam majlis dia apa? Tak tahu macam-macam Nabi main lah, angka 13 ya. Tak tahu apa orang tikam ekor menang minggu ni. Tak ada apa dah nak terang agama. Ni satu orang cakap, tak tahu saya, tadi dia baca tak, pasal apa darah Masuri putih? Sebab Masuri ni dia kata wali Allah. Jadi nampak putih lah darah dia. Kita duk ingat kot leukemia ke apa. Tu orang kata kena ada manhaj dalam agama ni. First, bila kita dapat satu kisah, dia masuklah makmal ilmu ni. Apa ilmuwan buat? Yang pertama, dia cemak di sudut kesahihan cerita. Maksudnya authenticity of the story. Sejauh mana autentiknya cerita tu, sejauh mana sahihnya cerita tu. Macam mana nak sabit sahih tak sahih cerita Masuri rawi dia siapa? Cerita hantuah macam tu. Hantuah dikatakan dalam hikayat Melayu boleh cakap semua bahasa. Pi Turki cakap Turki, pi Arab cakap Arab, pi Cina cakap Cina. Pasal apa dia boleh? Kata mereka sebab dia jumpa Nabi Khidir. Nabi Khidir bagi satu ayak dia minum, semua bahasa dia boleh cakap. Hak ni cerita ni boleh kat tu pula. Kacau cari ayak tu pula. Jampi pula. Nabi Masuri darah putih kata dia sebab wali. Kita tengok tentera Badar perang dengan Nabi darah merah. Adakah mereka tak wali? Konon kata dia sebab hijab tak dibuka. Adakah hijab orang Langkawi dibuka mereka wali, dan hijab para sahabat tak dibuka mereka tak wali? Yang tu dia panggil textual criticism ataupun naqdul mutun. Kritik teks, kritik bahan tu. Logik tak logik ni hang cakap. Sebab tu Syekhul Islam bin Taimiyah dia cakap cerita pasal orang duk cerita Nabi duk main dalam mimpi, jawab tu duk main dalam halaqah Nabi muncul semua kan. Dia kata para sahabat Nabi mereka berperang lepas dalam isu pembunuhan Osman. Berbalah. Ini saya dah sebut minggu lepas. Ada yang pro Osman, ada yang bersama dengan Aisyah, ada yang bersama dengan Ali. Bersama dengan Ali pun bukan korang. Ali tu sendiri hebat dah, nantu Nabi, khalifah yang keempat. Tapi hak sebelah, hak lawan dengan Ali pun hebat juga, bini Nabi. Ada lagi Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam. Ni orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi, diorang ni. Orang lain pun janji juga, tapi hak ni ada janji khas ni. Lawan. Sahabat tak tahu nak sokong siapa. Siapa benar tak tahu. Muhammad ibn Sirin, tabi'i, kata ombak fitnah tu berlaku, puluhan ribu sahabat hidup,
tapi mereka tak tahu nak masuk campur. Yang masuk campur 100 orang, bahkan tak sampai 100 orang, bahkan tak sampai 30 orang kata. Yang lain sahabat tak mau masuk campur. Nabi tihak pada Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi. Nabi kata Muhammad bin Maslamah ni terpelihara daripada fitnah. Muhammad bin Maslamah tak masuk belah Ali, tak juga masuk belah Aisyah, tak juga masuk belah Muawiyah. Tuan-tuan, Ali walaupun dekat dengan Nabi, tak pernah ni Ali ni keturunan Nabi betul ni. Bukan setakat beli serban bubuh kat bawah. Turunan Nabi betul. Ali tak kata aku mimpi malam tadi Nabi mai, dia kata aku betul bazalah. Dia tak kata. Padahal keperluan ada untuk dia pergi kubur Nabi, tanya Nabi, antara kami siapa betul? Aisyah yang isteri Nabi tidur dengan Nabi. Nabi menggauli dia. Dia pun tak kata aku mimpi malam tadi Nabi menjelma dalam mimpi. Nabi kata aku betul, Ali salah. Mereka berlawan. Tidak ada siapa yang guna nama Nabi. Mai baru selawat 50 kali, habaq kata Nabi mai, habaq kata hampa kena mai halaqah aku. Tu dia. Daud alaihi salam, bila dia nak hukum kes, dia hukum berdasarkan kepada apa yang zahir kepadanya. Maka dia bagi kepada hak tua. Fa kharajata ala Sulaiman bin Daud alaihi salam. Alaihimussalam. Dua-dua perempuan ni dia keluar berjumpa pula dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anak Nabi Daud alaihi salam. Syiah kata imamah tu boleh diwarisi, sebab wa warisa Sulaimanu Daud, Sulaiman mewarisi Daud. Kita kata dia bukan mewarisi kenabian. Imamah tu maksud jadi iman kan tak diwarisi. Imamah tu maksud keimaman, imam, kepimpinan itu diwarisi. Buktinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman waris pada Nabi Daud. Dia waris kerajaan, bukan dia waris kenabian. Nabi tak diwarisi. Anak-anak Nabi bukan mesti jadi Nabi. Ini pentabalan Tuhan, Tuhan tabal. Fa akhbaratah, mereka bagi tahu Nabi Sulaiman alaihi salam. Faqala utuni bisikin asyuquhu bainahuma. Nabi Sulaiman dia bukan nak batalkan undang-undang, keputusan yang pak dia buat. Ini ulama bahas hadis ni, boleh tak ijtihad membatalkan satu ijtihad yang lain? Boleh tak? Dia kata bukan ijtihad batalkan ijtihad, tapi oleh kerana zahir pada Sulaiman ada benda yang mungkin tak zahir pada Daud. Jadi macam dia bukan nak kata tak undang-undang tu salah, dia tak kata hak keputusan Daud tu salah, dia tak batalkan. Cuma dia cuba satu benda. Dia kata tak apalah, ni cuba ambil pisau, aku belah budak ni, aku belah budak ni. Faqalatis sughra la taf'al yarhamukallah huwa ibnuha. Yang kecil, yang perempuan hak dua orang, hak tua hak muda. Hak muda kata tak usah belah lah budak ni, tak usah potong lah budak ni. Budak ni sebenarnya memang pun anak dia, aku tak tuntut dah. Pasal tadi dia tak puas hati, dia kata tak betul lah, dia pergi mengadu kat Nabi Sulaiman pula. Jadi bila Nabi Sulaiman kata ambil pisau, aku nak belah dah budak ni. Jadi hak muda kata dah aku tak tuntut dah, memang anak dia pun. Faqada bihi lisughra,
Maka Nabi Sulaiman pun ambil budak tu bagi pada hak muda. Dalam sebahagian riwayat menunjukkan dia kata hak tua kata tak kisah, belah habis. Jadi Nabi Sulaiman tahu bahawasanya kalau dia ni mak betul, dia rela korban bagi ke orang pun dia tak rela budak ni sakit. Jadi yang ni dia panggil qarinah. Qarinah ni kita tengok kaitan kes, benda yang boleh dikaitkan, yang menunjukkan hak ni anak dia, hak ni anak dia. Jadi dia kaitkan bukti anak dia. Jadi Nabi Sulaiman kata yang ni anak hang. Sebab hak kasih sayang menghalang untuk dia membiarkan orang potong anak dia. Sedangkan hak tua tu tak kisah. Tu saya semalam saya sebut apa? Masa hari apa? Hari motivasi kanak-kanak. Saya kata anak-anak remaja, nilai hubungan, dia ada hubungan spiritual, hubungan manusia ni anak dia. Mak kita duduk di kampung, mak kita berlaku apa kita terasa, anak kita berlaku apa kita tak tengok, tapi hati kita tak sedap, dudap. Saintis cuba cari benda apa menyebabkan manusia ni suka jadi macam ni. Dia ambil kucing, letak satu bilik yang tak ganggu bunyi, ambil anak kucing pergi buat jauh berapa puluh kilometer, dia bunuh anak kucing, buah kat jantung mak kucing, dudap. Apa benda ni dia orang tak boleh nak tafsir, panca indera ni. Sebab tu dia panggil sixth sense. Deria yang ke-6 dia kata. Manusia ada lagi satu deria yang dia boleh develop ni. Saya cerita tentang Bani Kilab dari zaman Sayyidina Umar. Panjang, saya nak ringkas cerita. Bani Kilab, bila dah kilab ni dah tua, kilab ni anjing, tapi dia ada Bani Kilab. Dia dah tua, anak-anak dia pergi merata. Sayyidina Umar tengok dah. Sayyidina Umar tanya, apa hajat kau dah tua ni? Kilab kata, hajat aku nak tengok sebelum aku mati, aku nak cium anak-anak aku. Anak-anak dia besar-besar. Kata Umar, satafa'al, kau akan dapat. Umar suruh anak-anak kilab ni balik mai, parah susu unta, pakat parah susu unta kat pak dia, sejukkan susu unta, hidang kat pak dia macam mana pak dia hidang daripada dulu. Pak dia pegang susu unta nak minum, dia kata asyummu raihatal kilab, aku bau keturunan kilab anak-anak aku. Atau asyummu raihatal abnai, aku cium bau anak-anak aku. Anak dia tak main pun, tapi hubungan. Sebab tu manusia ni bila dia sayang, hubungan dia meningkat, perasaan dia meningkat. Tapi jenis pak hak tak sayang ke anak, belah api macam tu, hak tu tak ada anak dia jadi pak, tak tahu. Anak dia aksiden, dia tengok anak gua tu tak tahu dia. Anak dia pakai subang ke, anak dia isap dadah ke, dia tak kisah. Hak ni dia telah, sebab tu manusia banyak sense manusia bila jiwa dia halus, dia dekat dengan Tuhannya, dia dengar ayat Tuhan, dia tunduk perasaan dia, dia baca Quran, dia terkesan dalam diri dia. Tapi bila hati dia keras, sudut tu habis, jiwa dia keras, qasiyatul qulub, jiwa jantung dia keras, iman dia tak ada, baca pipa tak dia baca, dia dah hapus unsur tu. Bila dia jadi bapa yang baik, bapa yang soleh, kesan pada anak dia. Sebab itu agama ajar unsur-unsur ni. Agama ajar unsur-unsur.
Tu yang kita sebut, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Penyejuk mata, sejuk mata. Ya Allah, jadikan isteri-isteri kami, anak-anak kami sejuk mata. Maksudnya, tengok anak kita, kita menangis, tapi air mata kita sejuk. Kalau menangis air mata panas, menangis ni ada dua. Satu air mata panas, menangis derita. Satu air mata sejuk, menangis seronok. Jadi kalau kita menangis ni, kita try, aku ni seronok tu, sedih, pegang air mata. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia bila kata kalau sekiranya anak perempuan, orang nak, bapak dia nak bagi kahwin, dia menangis, tanda redha ke tak? Imam Syafi'i kata suruh pergi pegang air mata. Kalau sejuk dia redha, kalau panas dia menangis. Pada zaman tu wa ridaha sukutuha, dia redha tu dia diam. Zaman tu. Zaman sekarang yes dia. Kita mau orang ni nak nikah. Oh tidak, macam tu kata. Kita kata dia tak mau. Kau tunggu balik. Dia tunggu. Macam mana ya? Aku suruh dia balik. Dah hang kata tidak. Dah, saya bukan tak mau, tidak sangka. Tidak. Coba cakap tak habis lah. Aku ingat kata tidak mau. Tadi maksud dia express dia punya perasaan dia. Orang dulu menangis, diam. Bila dia menangis, test tak? Sejuk kan? Tu Arab kata, bila orang Arab kata Allah bagi yang menangis derita, askhanallahu ainaik, Allah panaskan air mata, panaskan air matamu, maksudnya tangisan derita. Isteri Fir'aun kata qurrata ain li walak, tak usah bunuhlah Nabi Musa ni, sejuk mata untuk aku dan engkau. Sejuk mata aku dan engkau. Untuk siapa? Untuk dia dan Fir'aun, pasal Fir'aun nak bunuh. Tapi Quran halus ayat dia, saya kata isteri Fir'aun dia tak kata qurrata ain lana, penyejuk mata untuk kita berdua, dia tak kata penyejuk mata untuk aku dan engkau, sebab aku dengan kau tak sama. Hatta dalam percakapan tu dia asingkan dirinya dengan Fir'aun. Sejuk mata aku, sejuk mata kau. Tapi kalau dia betul bersatu hati dengan Fir'aun, dia kata apa? Sejuk mata kita berdua kan? Tak. Qurrata ain li walak, sejuk mata aku dan kau. Tu Quran halus bahasa dia, dalam makna dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Saya suruh tak ada, cukup lah. Ada soalan? Ada soalan? Isu bertawassul, ada orang tanya pasal tawassul. Riwayat Ibn Hibban tentang apa? Sebahagian salaf menziarahi kubur sebahagian orang. Termasuk Ibn Hibban, ziarah kubur dan kemudian bertawassul, ataupun sebut ya Allah. Tawassul ni macam mana? Tawassul ni macam mana? Yang pertama ialah, kalau seseorang itu minta daripada tuan punya kubur tu, yang tu confirm syirik.
Tapi kalau dia bertawassul dengan dia minta di atas nama keberkatan orang kubur tu, umpamanya satu orang katakanlah dia kata, ya Allah, dengan keberkatan Umar bin Khattab, aku memohon supaya engkau tunaikan hajatku. Boleh ataupun tidak? Di dalam riwayat Tirmizi, ada orang yang datang jumpa Nabi dan dia buta, rajulun dharir, lelaki buta. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia minta supaya sembuh mata dia. Nabi ajar satu doa. Doa tu ada unsur tawassul. Ni tawassul ni panjang cerita ni. Ada tawassul yang boleh. Contohnya tawassul dengan nama Allah, itu tentu dah boleh. Ya Allah dengan Asmaul Husna, tu dah boleh. Confirm boleh. Tawassul dengan amalan soleh, kerana kita buat satu amalan soleh, kita tahu, ya Allah, dengan kalaulah ada kebaikan pada amalanku, sedekah pada orang sekian-sekian, maka tunaikanlah hajatku. Ini juga tawassul yang boleh. Cuma boleh tak tawassul dengan orang yang dah mati? Kalau tawassul dengan orang hidup, tak ada masalah. Kita pergi kata satu orang yang kita anggap saleh, kita, Syekh, minta tolong doa kat mana? Kita minta dia doa pada kita. Kalau tawassul kerana kita ingat dia itu mustajab, doa dia lebih pada kita, di atas sangkaan, tak apa. Kerana sahabat pun suruh Nabi berdoa. Uqashah suruh Nabi berdoa, ya Rasulullah ud'uli an akuna minhum, wahai Rasulullah, doa aku di kalangan mereka. Tidak ada masalah. Yang timbul khilaf di kalangan para ulama ialah apabila orang tawassul dengan orang. Dalam riwayat Tirmizi tadi, kawan ni Nabi ajak dia supaya dia berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad, ya Muhammad, inni atawassalu bika ila Rabbi. Ya Allah, aku bertawassul dengan nabimu Muhammad. Wahai Muhammad, aku bertawassul dengan engkau kepada Tuhanku, supaya liyaqdi hajati, supaya Tuhanku menunaikan hajatku. Supaya Tuhan menunaikan hajatku. Yang dia minta bukan pada mayat tu, ataupun dia minta bukan pada orang tu, dia minta pada Allah. Di kalangan para ulama ada yang menolak amalan ini. Ibnu Taimiyah antara yang tegas menolak, kerana dia anggap benda ni kalau dibiarkan, lama-lama dia akan merepek lagi, dia akan Ada yang membenarkan. Al-Izz Abdul Salam benar dengan bersyarat, pun dia ketatkan. Ada yang sebelum tu ulama yang menyatakan tak ada masalah jika sekiranya dia kata, ya Allah, wahai dengan keberkatan fulan, mustajabkan doa aku. Misalnya kata orang tu pergi ke kubur orang saleh, dia tak minta ke orang saleh tu, ya Allah dengan keberkatan fulan, mustajab doa aku. Adakah ini masalah akidah ataupun masalah fiqhiyah? Khilaf ni khilaf akidah ke khilaf fiqh? Kalau khilaf akidah dia jadi syirik, jadi apa hukuman dia? Khilaf ini kebelakangan ini ramai di Arab Saudi khususnya, mereka kata khilaf akidah, dan orang kata inilah Wahabi. Tapi sebenarnya buku Muhammad bin Abdul Wahab kata, yang ni saya bukan saya kaji sendiri, saya pun tak tengok, tapi saya tengok kemudian setelah Dr. Qaradawi sebut benda ni, dan saya pun tengok memang betul. Buku Muhammad bin Abdul Wahab kata, Muhammad bin Abdul Wahab pun tak setuju benda ni, tapi dia kata yang ni khilaf fiqhi, khilaf fiqh. Maksudnya kita tak boleh totally kata haram,
Kalau kita tak mau, maksudnya selagi mana dia tak minta kat mayat tu, dia minta pada Allah. Ada orang tak mau kerana kita, kenapa tak banyak sahabat buat pun? Ada satu dua contoh tentang hadis Abbas dan seumpamanya. Tapi Abbas masih hidup masa tu. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Yang tak setuju, mereka tak mau buat. Dulu saya tanya Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, dia kata khilaf, tetapi dia kata kita nasihatkan orang awam jangan buat. Takut sahabat imam-imam ni, dia akidah dia jelas. Bila dia minta tu, dia minta pada Allah. Dia harap kena kawan ni saleh, ada keberkatan. Dengan mudah-mudahan dengan keberkatan dia, macam kita minta dengan keberkatan amalan ibadat kita. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong pada Allah dengan sabar dan salat. Dengan keberkatan salat, Allah terima doa kita. Dengan keberkatan orang ni, Tuhan terima. Maka khilaf dalam masalah ni. Tak boleh dihukum orang tu terus menjadi syirik kerana dia kata, ya Allah dengan berkat fulan tolong mustajab doa aku. Tapi kalau dia pergi ke kubur, dia kata, wahai fulan tolonglah aku, yang ni syirik. Masalah sebahagian orang ada kat Malaysia ni, dia pergi minta kat fulan, dia kata ni tawasul ni ada ulama benarkan. Yang benarkan tu bukan cara yang hang buat tu. Yang mereka benarkan itu, yang sebahagian mereka benarkan dengan cara engkau menyebut bahawasanya dengan berkat fulan, ya Allah tunaikanlah hajat, bukan fulan tunaikan hajat. Faham tak? Kalau orang tanya khilaf tak, memang ada khilaf lah hal ni. Okey. Sama juga orang tanya kubur Nabi dan seumpamanya. Kalau orang sebut, ya Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikanlah hajatku, khilaf masalah. Dan cuma hakikatnya secara kebanyakan ulama tidak melarang sebenarnya. Kebanyakan tak larang. Ada orang larang, tapi kebanyakan tak larang. Kita kata macam ni, kita jangan sebut benda ni kepada orang yang baru tak kuat iman. Mai pun mayang pun duk khurafat banyak, pi bomo habak-habak buah ni, dia pi minta kat kubur terus. Yang ni, benda ni berlaku di kalangan salaf, di kalangan mereka yang jelas akidahnya. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang amaran tidak masuk syurga dan berada di neraka pemungut cukai. Oh, GST masuk neraka. Ya lah. Ada riwayat Abu Daud, Imam Ahmad sebut, la yadkhulul jannah sahibul maks, tak masuk syurga pemungut, tuan punya cukai, kawan ada pergi pungut cukai tau. Tapi seingat saya riwayat ni tak begitu kuat, dia ada kedhaifan dia. Pun begitu, ada hadis yang menunjukkan orang yang pungut cukai ni berdosa. Dengar pergi habis tu, satgi pakai tak bayar cukai tak? Dalam kes Ma'iz, dalam riwayat Muslim, Nabi sebut tentang Ma'iz dalam sebahagian riwayat Muslim dan juga Ahmad. Nabi kata, laqad taba taubatan law tabaha sahibul maks la ghufira lah. Dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau taubat tu pemungut cukai taubat macam tu pun dapat ampun. Maksudnya dia berzina, dia taubat dia tu, kalau pemungut cukai taubat pun dapat ampun. Maksudnya pemungut cukai dosa lebih besar dari zina. Tetapi para ulama bahaskan tentang hadis ni. Hadis ni dia nak macam hadis yang tak boleh tetapkan harga barang tu lah.
Dia dulu, dia tak ada, pada zaman Nabi kerajaan tak ambil cukai. Pasal kerajaan Nabi ni basic dia, government dia. Tak ada menteri, tak ada apa, ada masalah mai ke masjid. Dia saya sebut tribal system, macam kerajaan, macam kabilah, macam kabilah lah, kabilah-kabilah Arabnya kerajaan. Dia tak bukan ada menteri lengkap, dia tak. So dia tak ada keperluan cukai. Yang ada hanyalah zakat. Sebahagian orang kata dalam Islam ada zakatnya, tak ada cukai. Pada zaman Nabi memang ada zakat, dia tak ada cukai. Itu pun kemudian timbul kharaj dan seumpamanya yang dikutip daripada non-Muslim. Tetapi majoriti para ulama menyebut bahawasanya dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Malik, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad, kesemua mereka kata boleh ambil cukai. Tetapi dengan syarat hendaklah kerajaan yang mengambil cukai itu kerana keperluan negara. Ini disebut oleh Al-Mawardi, Al-Izz Abdul Salam sebut, tak boleh ambil melainkan sehinggalah Baitul Mal itu korang. Imam Nawawi sama yang kita cerita, dia tak benarkan ambil melainkan apabila kerajaan menghadapi kekurangan wang untuk membelanjakan negara. Maka cukai tak sama macam zakat. Zakat harta, zakat perniagaan, sentiasa kita kena bayar. Kalau hari ini kita dapat, tahun ni kita bayar 10,000, kok kita kaya kan. Tahun depan pun kalau harta kita banyak tu 10,000 juga. Tapi cukai kerajaan tak boleh. Kalau tahun ni dia ambil tahun ni dia ambil, orang yang kaya dia ambil kata 5,000, 10,000, tahun depan apabila keperluan negara tak apa perlu, dia kena reducekan cukai tu. Itu yang mereka sebut. Okey, saya ingat tak ada masalah ambil cukai ni. GST dan seumpamanya ni tak ada masalah. Di Europe pun buat. Tapi yang masalah yang orang tanya, duit ni pergi mana? Bagaimana wang ini diuruskan? Yang tu yang masalahnya. Kalau diuruskan dengan betul, rasa orang tak akan marah. Di Norway, di negara-negara Scandinavian country, negara-negara yang dianggap paling aman dalam dunia, mereka tak ada hudud. Bukan hudud tak bagus, hudud bagus, tapi mereka tak buat hudud. Tapi negara mereka aman. Dikatakan rakyat mereka apabila kerajaan minta cukai korang, mereka cek pendapatan mereka lebih, mereka kata tak boleh, ni terkorang daripada bayar hal lebih. Hatta kalau tuan-tuan pergi sebahagian negeri, banyak bergantung kepada kepercayaan. Kita siapa yang duduk di UK, di mana mereka tahu elektrik kita, mereka akan main tengok. Suruh kita macam ni ya. Melainkan bila kita rasa tinggi sangat dia cah, kita beritahu, dia main tengok balik lah. Kita baca beritahu dah. Sebab based on trust, berurusan di atas kepercayaan. Kita cari alat lagi bagi korang kan. Sebab kita tak percaya, dia tak percaya kita, kita pun tak percaya kita. Pasal apa? Bagi duit lebih kan, kebal pula kan. Jadi negara-negara itu jenayah paling korang. Orang tak mencuri, tak merompok, korang. Orang hidup dalam keadaan aman. Bukan kerana buat undang-undang jenayah, tapi kerana pemerintahnya amanah. So rakyat rasa kalau dia bagi, pemerintah membaloi, kena kebaikan balik pada dia. Negeri macam UK bukanlah bagus sangat pun, tapi orang panggil accountability, nilai amanah itu dapat dipertahankan walaupun ada di sana sini. MP dia claim lebih 40 pound. 40 pound ni RM200 lah. Tak betul atas kertas. Perampis Dok Sahabak muka depan. Ratu Elizabeth pakai baju lebih, pagi lain, petang lain. Sahabak tanya, baju ni dia beli sendiri kan negara bayar? Tu Queen tu. Kita masuk dalam lah. Bukan tanya baju, tanya nombor kereta lah. Mahal ingat pasal apa? Sebab tu saya kata, dia nak beli, dia dah 50 tahun ni jadi Queen ni, minta lah yacht satu.
Kapal satu kat dia. British Empire ni, matahari tidak pernah tenggelam di dalam British Empire, di bawah keluarga dia Raja British tu. Luahnya British Empire, daripada Hindia Timur semua sampai Raja Brooke, semua kerana untuk Queen. Kita tengok filem Queen Elizabeth, ustaz-ustaz yang tengok, ini filem sejarah macam mana mereka urus, maksudnya macam mana empire mereka besar. Bukan bagus ingat pun, tapi empire mereka besar. Kalau nak ikut jasa tu patutlah boleh bagi je kot. Ratu British tu, Queen Elizabeth, semua harta dia di UK dia kena bayar cukai. Sebahagian dia donate untuk negara, tapi dia minta hadiah tu dia buat tak bagi. Bukan tak bagi, ambil undi rakyat, sorak rakyat. Kata nak bagi, tak bagi kat Queen, majoriti kita tak boleh bagi. Allah 100 juta lah begitu ya, tak boleh bagi, tak bagi. Kita hak kata tak bagi tu masuk dalam, ataupun diturun neraka, main pakai buat demonstrasi kan. Hak buat demonstrasi tu kaya geret lah. Bila manusia urus negara dia betul, rakyat rasa nak bayar cukai, kerana benefit itu balik kepada rakyat. Tapi bila rakyat rasa pasal apa duit hilang, duit tak cukup, saya bukan cakap pasal negara, kita kaya, mana pernah orang curi duit dalam negara kita. Tiap-tiap tahun audit kita bagus. Apabila negara itu sentiasa masalah, so kita orang nak bayar tak percaya, bayar hilang pula. So maka apabila diperkenalkan cukai-cukai ni, ini masalahnya. Saya baru beli ceramah daripada custom kemarin di Pulau Indah, Selangor. Orang custom pun tanya orang ni, kami kutip cukai masuk neraka. Saya kata yang masuk neraka yang salah guna duit cukai. Kerana negara boleh ambil, tapi ke mana wang tu pergi? Negara kita menghadapi wang yang kurang sekarang ni. Apa beza tawasul dengan kepada Nabi dengan orang soleh? Pasal banyak tawasul kan ni. Bezanya Nabi tu confirm dah soleh. Tok guru kita, hak kita kata soleh tu belum tentu soleh. Mungkin nama dia Saleh, tapi belum tentu. Jadi tak payah nak tahu, kalaulah nak tawasul sangat lah, cari orang yang confirm lah. Katakanlah kita pergi Mekah, Madinah, kita kata ya Allah, dengan berkat Abu Bakar dan Omar, mustajabkanlah doaku. Padan lah kot dengan pergi kubur kampung. Soalan semua canggih-canggih ni. Golongan etis menyatakan sains membenarkan alam semesta terjadi secara spontan tanpa perlu adanya Tuhan. Bagaimana cara menerangkan kewujudan Tuhan? Panjang ni, Hokin semua ni bagi otak orang penin. Betul. Tapi orang percaya, orang terpercaya dengan mereka ni sebab Christianity gagal memberikan jawapan yang meyakinkan. Kalau kita tengok buku-buku mereka, God was not great, God is not great, Tuhan tak maha besar, dan banyak buku God delusion, penipuan Tuhan. Semua mereka ambil daripada kod mereka, banyak daripada Bible. Dan memang ada pertentangan yang timbul itu, so mereka kod daripada situ. Kalau mereka lihat Quran konsisten, Quran konsisten. Dan kita cara jawab pun tak bolehlah jawab macam zaman dulu. Apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam ini. Kenapa ada alam ini, ada Tuhan? Mustahil ada benda tidak ada penciptanya. Sekali dia tanya aku atas, habis itu Tuhan yang ada, siapa cipta je? Tuhan tak boleh tanya. Dia
Dah hang kata tadi mustahil ada tak ada pencipta. Sebab dia pergi ke Tuhan lah. Sebab tu kebetulan ni, nak kata kebetulan ni senang kebetulan. Ambil sertas, tulis nombor 1 lipat, nombor 2 lipat, nombor 3 lipat, bola dalam poket sampai 10. Kita katakan ni ambil awak keluar balik ikut urutan 1 sampai 10 benda dalam poket pun gagal. Mula-mula ambil 3, berapa ambil 2. Artinya senang kau nak cakap kebetulan. Kebetulan dengan segala keciptaan manusia, sel dia dan berbagai-bagai lagi. Apa itu ain? Bagaimana ahli sunnah menghadapi ain? Ain kita dah urai, tengok kuliah-kuliah yang lepas. Ain ialah, ain ni susah nak takwil. Kita dulu panggil apa? Ain ni orang kata terkena mata. Orang yang dia tengok satu benda, dia tegur tapi tanpa dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad, benda ni pelik. Dia berhubung dengan al-arwah al-khabithah, jiwa yang kotor, keji. Tapi nak kata ada orang jadi, ada orang tak jadi. Pantang dia tegur, jahanam. Lau kana syait sabiqul qadar la sabaqahu ain, la sabaqahu al-ain. Jika ada benda yang dapat memotong qadar, nescaya ain dapat memotong qadar. Innal ain yudkhilul ahad yudkhilu ahadan ila qabri. Sesungguhnya ain memasukkan seseorang ke dalam kuburnya. Atau kama qala, ain memasukkan orang dalam kubur. Ada orang kita tahang ni pantang teguk jahanam. Sebab tu bila kita tengok Nabi suruh kita sebut, jangan puji. Nabi suruh kita kait dengan nama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang tua-tua lu buat cerita mulut apa? Kelembai. Betul ya? Dia teguk jahanam, dia teguk. Ini panjang. Cerita Suhail bin Hanif yang ada dalam hadis, rujuk dalam jawapan saya sebelum ni. Hak mana soalan berulang, kita tengok tak apa. Antara bermusafir, bermukim, ni istilah lama. Bermusafir, bermukim, bermustautin, istilah-istilah fiqah yang lama. Bukan saya kata tak boleh pakai. Ada kekuatan pandangan mereka. Tetapi pembahagian bermukim, bermustautin, pembahagian itu sendiri tidaklah begitu clear di dalam Quran ataupun dalam sunnah. Bila kita pergi ke tempat orang yang kita tak pernah niat untuk kekal di situ, kita nak balik ke negeri kita, kita pergi kerana nak buat satu urusan, kita bermusafir. Tiba-tiba orang hantar kita pergi Jepun. Kita berapa lama? Hampir projek ni siap, balik ya. Kena-kena 4 bulan kita duduk sana. Duk ingat bulan pertama nak balik, sambung lagi. Bulan kedua, selagi itulah kita orang yang musafir. Selagi itulah kita boleh jamak dan qasar. Sebab itu Ibn Umar jamak dan qasar di Azerbaijan lebih pada 6 bulan. Apa hukum sekiranya kita menghormati rumah ibadat agama lain? Contohnya bila kita berada di temple, kita akan diam dan beradab tanda menghormati tempat itu. Adakah akidah tergugat? Kita disuruh, kita hormat dia bukan tanda kita hormat ibadat. Kita tak bising lah masuk tempat orang. Dah nak pergi melawat kuih orang. Mungkin ada orang melawat atas banyak sebab. Kalau melawat saja nak tengok ulang atas badan. Kita melawat, misalnya orang yang nak buat kajian. Saya pergi ke Jepun di bawah Japan Foundation, melawat 2 minggu. So dalam program tu dia bawa lah melawat shrine, apa tempat-tempat ni Jepun punya. Saya pergi masuk dalam tempat ibadat mereka. Kita nak tengok lah macam mana agama mereka ni, agama Shinto ni macam mana. So kita nak tahu, supaya dia nak bagi kita tahu macam mana agama dia. So kita nak pelajari supaya kita tahu. Dan orang Islam perlu belajar kerana Jepun ni antara tempat yang subur Islam berkembang. Tapi tak ramai
Orang Islam pun dia tak sampai, saya ingat 100,000 kot. Jadi kita pergi Japan Foundation bawa. Ada orang dari Indonesia, perwakilan di Filipina ikut sekali. Dia masuk ke tempat tu, orang buat macam mana, dia pun buat juga. Daripada pertubuhan Islam, saya dah teruk daripada ni. Tapi kita tak salah bila orang duk ibadat, kita duk keluar apa pun ibadat teruk dah. Tak usah duk kacau tempat orang, nak buat yang tu, orang belah duk di luar lah. Rumah ibadat ni tak dikacau. Nabi dalam peperangan pun Nabi tak bagi bunuh orang-orang yang sebenarnya ambil ibadat di rumah ibadat mereka. Dalam peperangan dari riwayat Imam Ahmad, kita tak boleh bunuh. Sebab tu kita pergi, kita kalau nak belajar kita diam, jangan kacau. Nak tengok-tengok betul-betul. Dia ada macam ada loceng, ada apa. Tapi cuma macam saya cerita dulu, ada benda yang sama dengan kita. Lepas ceramah jual minyak sama. Kita ambil depa, depa ambil kita, tak tahu. Ada benda mungkin depa tiru, dia tiru Islam. Sebelum nak masuk kuil tu kena basuh muka, basuh tangan. Dia buat macam kolah ambil air. Dia mungkin dia tengok agama rekaan kan. Ambil orang ni sikit, ambil orang ni sikit. Dia tengok ablution. Mungkin dia tengok wudu lah, dia ambil. Bila kita masuk tempat dia, kita tak boleh ganggu tempat ibadat orang. Kalau tidak, kita keluar. Ada ulama dari Indonesia beri kuliah dalam masjid Madinah, berkata orang-orang perempuan tidak payah pergi masjid, sembahyang saja di hotel-hotel. Adakah hadis yang melarang orang perempuan pergi masjid? Hadis larang orang perempuan pergi masjid tak ada. Hadis larang orang larang orang perempuan pergi masjid dah. La tamna'u ima Allah min masajidillah, kata Nabi. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah perempuan untuk pergi ke rumah masjid-masjid Allah. Pun ada hadis yang menyebut tentang sebaik-baik tempat solat bagi wanita ialah di rumah dia. Pada zaman itu, keluar sembahyang Isya malam, jalan gelap dan seumpamanya tak bagus, terdedah kepada bahaya. Maka sebaik-baiknya duduk di rumah dia. Masjid pula sempit. Sebahagian orang lelaki solat, sah wanita yang depan tak apa bagus, kerana sebahagian orang lelaki yang solat pakaiannya pun ala kadar saja, bila sujud nampak aurat mereka ataupun tersingkap. Sebab banyak sebab, kerana konteks ketika itu. Maka Nabi prefer orang perempuan pergi ke mayang di rumah. Tapi pun begitu, dia bagi tahu jangan larang orang perempuan main masjid. Kenapa? Nabi nak jaga keamanan wanita. Tapi pada satu zaman yang macam sekarang, orang perempuan pergi semua tempat pergi lah kan, pagi ni naik gunung macam-macam. Dalam keadaan orang perempuan pergi pasal tengok security ada lampu cerah, yang pergi naik gunung, pergi pasar, pergi tengok wayang, tak kita kata apa, kita main habak kata orang perempuan eloknya dengan duk keluar mayang di rumah, nak keluar mayang masjid. Tak padan baca hadis ni. Kena lihat pada konteks hadis. Adakah orang semayang sunat tidak tamak ninah waktu i'tidal, adakah termasuk dalam hadis mungkar apa yang disuruh oleh Nabi ubah dengan tangan ataupun dengan orang kalau semayang tidak tamak ninah, maka tidak sah salat dia. Maka Nabi suruh hatta tatma'inna qa'idan hatta tatma'inna jalisan. Nabi kata sehingga duduk elok. Nabi ajak. Jadi kita bila tengok dia tak ni, kita tegur dia elok lah. Nabi ajak dalam hadis tu. Mula-mula dia semayang, Nabi panggil dah. Nabi kata pergi semayang, salli fa innaka lam tusalli. Semayang kerana kau tak semayang. Dia pun pergi semayang. Dia buat cepat kan tu.
Dia main patah balik Nabi, dia kata, pergi sembahyang, kau tak sembahyang ke? 2-3 kali dia kata, Rasulullah tolong bagi tahu macam mana cara. Nabi bagi tahu, duduk sampai tomak nina. Macam itulah kita buat pun. Kita tak suruh 2-3 kali dah. Kita kata, aku tengok hang tadi sujud cepat sangat tu, sampai tak tomak nina. Bagi tahu dah. Oi, dekat ke sebelah boleh ke? Ya main. Oh, besok Jumaat cuti. Kalau seorang itu kerasukan histeria, adakah kaedah doa yang perlu dibaca menurut Quran dan Sunnah bagi mengeluarkan makhluk halus yang berada dalam tubuh? Makhluk halus. Makhluk halus ni apa? Kuman. Mazhab Mu'tazilah, Abu Hasan Al-Asy'ari sebut dalam Maqalat Islamiyin. Mazhab Mu'tazilah kata kerasukan tak boleh berlaku. Sara' dia panggil. Sara' tak boleh berlaku. Orang dirasuk syaitan tak boleh berlaku. Sebab Mu'tazilah kata mustahil dalam satu tubuh 2 ruh ada. Roh manusia, roh jin. Itu mazhab Mu'tazilah. Tapi kata Abu Hasan Syari, Ahli Sunnah kata mungkin. Al-Qurtubi sebut benda yang sama dalam tafsir Al-Qurtubi. Ahli Sunnah kata mungkin. Sebab apa? Allah kata alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan daripada penyakit gila. Walaupun dia cerita benda ni di hari kiamat, tapi menunjukkan kerasukan syaitan boleh berlaku. Dan ada riwayat daripada Ibn Abbas dan seumpamanya, bagaimana orang dirasuk syaitan dan Nabi pukul dan keluar muntah anjing hitam dan seumpamanya. Sebab tu Nabi kata anjing hitam tu syaitan. Ada dah bacaan tertentu Quran tak sebut. Quran sebut tentang a'udzubillah kan, bila diganggu oleh syaitan. Hadis ada sebut beberapa ruqyah, beberapa ruqa, jampi. Tu kita boleh ambil dan boleh baca mana-mana ayat Quran dengan syarat bacaannya betul lah, jangan piubah. Wahum la yarji'un, wahum la yarji'un, dia buang. Dia tak boleh ubah ayat Quran. Boleh tak kita jampi dengan jampi tok nenek kita? Wahai setan, apa hang belah lah keluar kena ni dengan nama Allah dan Rasulullah, supaya boleh tak kita jampi ni, kita ambil jampi tok nenek kita, tak ada ayat Quran, boleh tak? Secara umumnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita boleh. Sahabat tanya, kami dulu jampi zaman jahiliah wahai Rasulullah, boleh tak kami jampi lagi bila masuk Islam? Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Kamu boleh bentangkan jampi kamu pada aku, tidak apa dengan jampi selagi mana tidak ada syirik. Maksudnya kalau bacaan tu tak ada unsur syirik, khurafat, boleh baca. Boleh baca walaupun bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, tapi unsurnya betul, boleh baca. Tapi kalau dia panggil hai besi, maha besi, tu dia panggil bukan Tuhan, tak boleh lah. Siapakah Jalaluddin Ar-Rumi? Oi, panjang macam-macam ni. Jalaluddin Ar-Rumi adalah seorang sufi. Dia ada gelar dengan panggilan Maulana. Jadi siapa yang pergi ke Turki kan dengan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Allah Ta'ala alam tentang dia. Dia mempunyai puisi-puisi yang puitis tentang kerohanian. Dan seperti tokoh-tokoh sufi yang lain, orang-orang seperti Jalaluddin Ar-Rumi dan seumpamanya, barangkali kena contemplation, dia terlalu banyak contemplate dunia ni, alam ni. Allah Ta'ala bagi kurnia kepada mereka ni. Dengan mereka ni kadang-kadang bercakap tentang alam semesta, sesuatu yang kadang mendahului zaman. Walaupun kita tak setuju, ada mungkin kadang-kadang ada kelebihan, perenung Allah bagi bidang tu kat dia.
Saya ada satu orang Dr. Said Shahabuddin Misbahi, dia Syiah. Tapi dia duduk dengan saya dulu di Oxford. Dia tulis tentang mysticism dan dia buat kajian tentang Ibnu Arabi. Saya tengok sebahagian memang ada kata-kata Ibnu Arabi yang agak macam luar biasa. Tapi Ibnu Arabi banyak masalah dah. Tapi Jalaluddin Ar-Rumi terkenal dengan kata-kata nasihat kerohanian tentang alam, tentang Tuhan, yang menyebabkan dia so popular, sangat popular. Kita kata sebahagian kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi itu menarik dan baik. Hak mereka duk menari pusing pakai skirt tu, dia suruh. Itu tak tahu dia, kita tak tengok dia suruh. Orang kemudian kita tak boleh marah kawan dulu. Kalau setakat kata-kata Jalaluddin itu banyak yang bagus. Banyak yang bagus. Dalam satu segmen TV3, semua tanya salah satu panel TV sempena perhubungan Agung UMNO. UMNO pula mana seorang imam menyedari solatnya tidak sah setelah selesai solat kerana terlupa sebenarnya pakaian tidak suci dari najis. Apakah makmum juga tidak sah solatnya? Makmum sah solatnya. Ada pendapat kata tak sah, dan sebagian qaul sebenarnya yang ni takalluf, berlebih-lebihan. Kita ikut dia di atas sangkaan sah dan kita tak ada masalah apa. Kalau kita kata bila imam tak sah, makmum tak sah, tu imam boleh buat nanya kita tu imam geram kat makmum, dia semayang tak ada wudu. Pas habis semayang tak, orang kata mana boleh, haram lah, dia tak kira. Pas kita mayang maghrib, insya, pas pada tu dia abang ni apa mau mayang lain. Sebab aku kada wuduk saja aku belanja hamba. Boleh buat tu. Macam cerita Perak pakai dengan jubah apa mau hebat, pi masuk surau, orang tengok tu imam tak mai, orang suruh dia jadi tu imam. Dia pun jadi baca hebat, sedap. Orang ingat ustaz dia ni. Lepas mayang orang salah bagi ustaz bersedap, ustaz baca, ustaz dari mana? Tu baru semayang tak baca, tak ambil wudu. Sehari saya ambil wudu lagi sedap. Rupanya kawan ada masalah. Kami ada masalah. Apakah tindakan imam kalau dia tahu dia dah tak sah, dia berhenti lah, orang lain ambil tempat dia. Dalam hadis Nabi pernah masuk nak jadi imam, tiba-tiba Nabi teringat Nabi tak mandi wudu, tak mandi wajib lagi. Nabi kata makanakum, kamu semua duduk di tempat kamu. Nabi masuk, Nabi mandi wajib, dan kemudian Nabi masuk mai, Nabi jadi imam. Sahabat kata kami nampak air mandi basah daripada Nabi. Tak ada masalah apa. Kalau kita satu kamu tu imam tu main masjid lupa mandi wajib, dia duduk perali tu imam siap dengan gelaran semua, 6 tahun tak habis. Orang Melayu dia tak ada apa, dia kerja gosip. Macam tu kat sebagian orang agama tak ada kerja, rasuah, duit hilang, negara masalah, jenayah meningkat, macam-macam ni masalah ni sosial ni. Negara dah ni, rakyat susah, dia tak cakap, ngam. Cakap apa? Tu orang tak baca kunun ni. Mayang subuh tu bukan kita sokong tak sokong, tajuk selekeh itu pergi jadi tajuk utama. Hak besar lagi dia tak cakap. Kita tak pernah dengar mereka bercakap bab-bab ni semua mengembabitkan kepentingan social justice, kepentingan sosial ni, keadilan sosial ni. Duk pergi cari siapa dia lepas semayang tak ada orang untuk imam bangkit. Selekeh. Dia kata apa? Kesalahan panel daripada sempena perhimpunan UMNO. UMNO pun tanya juga. UMNO adalah sebuah parti yang diberkati. Dakwah Rasulullah 23 tahun dan kemudian dipimpin oleh khalifah sehingga
ke-29. Tahun ke-29. Dan kemudian umat Islam mula kerja-kerja. Parti UMNO pula mendapat bertahan 50 tahun. Berkat ni. Berkat tak berkat wallahu alam. Tapi mungkin Allah ada benda, Allah Taala ada benda yang UMNO kapas kan, dia dua-dua parti Melayu ni sebenarnya dia imbang sebenarnya negara ni, walaupun ada benda kita tak setuju. Dia mencantikkan negara ni. Bayangkan kalau negara ni UMNO saja PAS tak ada, kacau lah. Dia buat apa saja. Dan kalau ada PAS saja UMNO tak ada pun, saya ingat kita pun demam. Kan dia mula keluar dia punya doktrin lama, dia letih kat kita. So dia balance. Yang penting kadang-kadang yang masalahnya apabila UMNO ni dia terlebih di dalam soal dia pergi tindas PAS ni di sudut keadilan hak, macam tak dapat royalty lah, apa nama, baja lah dulu. Dan PAS ni patut dia cakap soal good governance, kepimpinan yang baik. Duk pergi cakap masalah akidah orang lah, apalah, orang yang tak sah, semelih tak sah. Jadi dia dah pergi keluar bidang. Kerja bidang dia apa politik ya patutnya. Jadi dah keluar bidang tu yang tak bagus. Tapi mereka balance antara dua ni. Ada benda kita tak setuju lah dengan apa yang kerajaan buat, tapi kita nak nafikan langsung peranan pun tak boleh juga. Ada benda yang dia buat orang tak ada langsung kebaikan kerajaan ada ni, jangan merepek lah. Ada banyak juga kebaikan. Kita adil lah di atas semua benda. Sebab tu saya kata, orang sarjana kata Islam itu bergerak dengan dua sayap dalam sejarahnya. Satu ketokohan Al-Ghazali dengan pemikirannya, satu lagi ketokohan Ibn Taymiyah dengan pemikirannya. Walaupun saling kritik, Ibn Taymiyah mengkritik Al-Ghazali dan pengikut yang menyokong Al-Ghazali tidak bersetuju dengan sebagai Ibn Taymiyah, tapi menyebabkan Islam itu berjalan dengan balance dua benda itu. Dan kalau kita ambil manfaat, dia memakmurkan pemikiran. Yang pentingnya siap-siap mengarut ni. Tengok Ibn Taymiyah kapiang. Hak ni mamat tepi jalan, pergi pakai serban, pergi jadi ustaz, itu je masalah. Jadi kesarjanaan memberi manfaat kepada dua kumpulan ini. UMNO ke PAS ke telah memberikan sumbangan yang besar. Kan umpamanya Tunku ni Abdul Aziz, sumbangan dalam politik besar. Bukan sumbangan dia jadi menteri besar tu. Education, satu pendidikan terbuka kepada rakyat, bagaimana mematangkan orang tentang politik. Tapi kita kena pandai, kita jangan pergi ikut pokok UMNO dengan PAS ni, haduk berbalah benda-benda remeh ni. Kita kena belajar, kita generasi baru kena tengok macam mana mengambil manfaat daripada perbezaan ni. Dan kita kena firm, yang tak betul, yang mana mengarut kita kena kritik. Dan mungkin satu masa mereka perlu ditukar, kita kena tukar. Nak pergi hujah kata kalau lama memerintah tanda Tuhan lebih berkat, susah agak lah. Amerika lagi berkat 200 tahun lah. Jadi yang tu tak boleh hujah pakai hak bagus sikit lah. Kan? Negara China lama lagi daripada kita. Kan? Jadi kita wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.